Assalamualaikum dan salam sejahtera, sidang penonton yang dihormati. Bertemu lagi dalam sesi pembentangan selari bagi slot yang kedua. Dalam sesi ini, sebanyak 16 kertas akan dibentangkan di bilik yang disediakan. Para peserta boleh memilih untuk menyertai mana-mana bilik pembentangan melalui pautan yang disediakan. Majlis menyerahkan sesi ini kepada Puan Salawati Talib selaku moderator untuk sesi pembentangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang penonton yang dihormati, terima kasih kerana memilih untuk mengikuti pembentangan selari di bilik ini. Dalam sesi ini, terdapat seramai 5 orang pembentang yang akan membuat pembentangan. Para pembentang yang dimaksudkan ialah: yang pertama, Puan Hazlita Muhammad Yusof dari SK Tanjung Gemuk Rompin. Yang kedua, Puan Liu Sok Fong dari SK Datuk Ahmad Manaf Nilai. Yang ketiga, Encik Ismail Sabtu dari SK Geduk Gemencih. Yang keempat, Encik Muhammad Nur Jaafar dari SMK Malim Melaka. Dan yang kelima, Puan Goh Sehua dari SJKC Sin-Min Melaka. Dipersilakan kepada semua para pembentang untuk membuat perbentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Haznita Muhammad Yusof, Guru Besar SK Tanjung Gemuk, Kuala Lumpur, Pahang. Tajuk pembentangan saya ialah penggunaan kaedah OPIN dalam penulisan refleksi guru. Menerusi kaedah ini, penyediaan satu saluran kepada guru-guru dalam meningkatkan kemajuan secara profesional selari dengan skop bimbingan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKPMG 2 Standard 1 Kepimpinan Aspek Kualiti 1.3 PGB sebagai pendorong, Standard Kualiti 1.32 PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan kemajuan sekolah secara profesional dan terancang. OPIN merujuk kepada One Page Improvement Note, merupakan penggunaan satu template perekodan penulisan refleksi oleh guru. Template ini boleh diakses menggunakan telefon pintar, tablet, komputer riba maupun desktop untuk merekod dan mengemaskini menerusi Google Sheet dan dapat dilihat paparannya menerusi Google Site untuk tujuan perkongsian. Perekodan OPIN ini hampir selari pengisian kandungannya dengan penggunaan kaedah penulisan kajian tindakan 1 to 10 oleh Encik Muhammad Azif bin Syukur, Guru Cemerlang SMK Payung Rumput, Melaka. Guru-guru telah menulis refleksi dan lazimnya penambahbaikan yang dijalankan oleh guru berdasarkan dapatan refleksi sendiri mampu digerakkan sebagai satu amalan terbaik kerana sesuatu kajian adalah bertujuan untuk memperbaiki amalan pengajaran, meningkatkan kefahaman terhadap amalan pengajaran dan memperbaiki situasi di mana pengajaran dijalankan secara ansur maju. Menurut YCS 2017, kegagalan guru dalam perancangan aktiviti PDP serta penilaian refleksi kendiri akan menimbulkan pelbagai masalah. Justru PGB perlu memberi dorongan dan meningkatkan motivasi keluarga sekolah menambahbaikan secara profesional dan terancang. Objektif umum ialah menambah baik amalan pengurusan PGB dalam Standard 1 SKPMG 2 Aspek 1.32 dengan memastikan guru SK Tanjung Gemuk menulis refleksi untuk tujuan penambahbaikan menggunakan template perekodan OPIN. Manakala objektif khusus ialah memastikan penulisan refleksi guru yang dicatatkan ke dalam template perekodan OPIN dapat digunakan sebagai penambahbaikan kualiti PDP guru. Reka bentuk kajian Kad Lewin 1946 telah digunakan dalam kajian ini yang menggerakkan 4 langkah iaitu mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Teknik persempelan secara persempelan bukan rawak iaitu sasaran guru yang menulis refleksi, berminat menjalankan kajian tindakan berdasarkan penambahbaikan dan bersedia menjalankan kajian selanjutnya serta pernah menjalankan penambahbaikan. Instrumen kajian ialah secara temu bual, senarai semak dan pemerhatian. Pengumpulan data dan analisis data dijalankan secara deskriptif.
Aktiviti pelaksanaan bermula dengan semakan penulisan refleksi di link ARPH SK Tanjung Gemuk sebagai langkah pertama. Langkah kedua, memuat naik senarai semak menerusi Google Form berkenaan dengan penambahbaikan yang mereka jalankan selepas refleksi. Langkah tiga, menjalankan Professional Learning Community merangkumi tujuan pelaksanaan penggunaan template OPIN, cara pengisian, cara mengakses. Langkah empat, pemerhatian dan semakan pengisian template OPIN. Langkah lima, menjalankan Professional Learning Community 2, pengisian OPIN, permunian pengisian OPIN dan pencetusan idea penambahbaikan. Aktiviti 6, semakan pengisian template perekodan kali kedua. Dan aktiviti 7, menjalankan bimbingan pengenalan kajian tindakan berdasarkan penulisan refleksi, fokus, tujuan penambahbaikan, amalan sedia ada, penambahbaikan yang dicadangkan dan sasaran. Berikut ialah paparan yang berkaitan, iaitu bermula dengan pautan dashboard SK Tanjung Gemuk, pautan Google Sheet untuk pengisian dan pautan Google Site untuk perkongsian panitia. Secara ringkasnya, dapatan menunjukkan bahawa hasil semakan ERPH menunjukkan semua guru menulis refleksi. Berdasarkan senarai semak, 43.8% guru pernah membuat penambahbaikan, 70% guru berminat menjalankan kajian selanjutnya, 78.7% guru bersedia menjalankan kajian selanjutnya. Berdasarkan pemerhatian pula, 100% guru yang disasarkan telah melengkapkan template OPIN dan dapatan daripada PLC terdapat kumpulan sasaran yang telah diagihkan kepada kumpulan yang kecil untuk bimbingan. Kesimpulannya, penggunaan kaedah OPIN dalam penulisan refleksi guru telah mewujudkan satu saluran tindakan PGB dalam usaha untuk mencapai standard 1 SKPMG 2 iaitu kepimpinan, fokus aspek kualiti 1.3 PGB sebagai pendorong, menerusi kriteria PGB bertindak sebagai pendorong untuk memastikan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara bersungguh-sungguh dan berkualiti. Selaras dengan standard kualiti 1.32 merangkumi PGB menggalakkan warga sekolah memberi input secara terancang, maka perekodan OPIN ini menjurus kepada tindakan untuk mencapai standard iaitu mendengar, menerima dan mengambil tindakan terhadap pandangan warga sekolah berkaitan pemajuan sekolah dengan sikap terbuka, secara tekan, menyeluruh dan mengikut keperluan atau kesesuaian. Yang kedua, guru-guru dapat mengenal pasti isu menerusi refleksi mereka dengan lebih jelas dalam usaha menjalankan penambahbaikan PDP apabila fokus isu, amalan sedia ada dan sebelum ini yang perlu disesuaikan, tujuan diadakan penambahbaikan dan aktiviti atau tindakan penambahbaikan dicatatkan pada satu ruang yang sama. Ketiga, terdapat 2 orang guru telah menjalankan kajian tindakan dan terlibat dengan Kolegium Kajian Tindakan peringkat daerah pada Ogos 2021 dan pada peringkat negeri pada September 2021 dan terdapat 6 orang guru sedang menjalankan kajian tindakan dengan bimbingan. Sekian daripada saya, jutaan terima kasih kepada pihak penganjur IIB, kepada Pejabat Pendidikan Daerah Rompin, guru-guru SK Tanjung Gemuk serta ahli keluarga. Salam sejahtera, salam perpaduan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Berdirinya saya di sini untuk membentangkan kolokium amalan terbaik PGB Prime tahun 2020. Saya Puan Liu, Liu Sok Fong, Guru Besar SK Dato' Ahmad Manaf Nilai Negeri 9. Tajuk pembentangan saya adalah Sinergi Muafakat Membawa Berkat. Sedikit pengenalan diri saya, iaitu nama saya Puan Liu Sok Fong. Sejarah pendidikan, perkhidmatan pendidikan saya, di mana saya adalah seorang guru akademik dari tahun 1992 hingga tahun 2015. Kemudian sebagai seorang guru penolong kanan selama hampir 3 tahun, iaitu daripada tahun 2016 hingga 2018. Sebelum saya ditempatkan di SK Dato' Ahmad Manaf sebagai seorang guru besar. Dan saya adalah tamatan MPQEL ambilan 2 tahun 2013. Dan sedikit sumbangan saya, iaitu saya adalah sebagai pembentang kolokium amalan terbaik PGB peringkat Negeri 9 bagi tahun 2020. Dan saya juga merupakan seorang pengerusi Majlis Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Seremban Barat. Dan saya juga aktif dalam Kesatuan Guru, di mana saya adalah Bendahari Kesatuan KPPK Cawangan Negeri 9. Okey. Sedikit latar belakang sekolah saya. Okey, ini dia gambar sekolah saya, Sekolah SK Dato' Ahmad Manaf yang lokasinya di Nilai, ditubuhkan pada tahun 1905 dan dahulunya sekolah ini dikenali sebagai SK Sepang Road. Okey, semasa saya tiba di sekolah tersebut, guru hanya ada 32 orang, iaitu sekolah satu sesi. Tapi pada tahun 2020, sekolah ini sudah menjadi 2 sesi dan enrollment tentulah tidak kekal, tapi sekitar 520 hingga 545 orang sekarang bagi tahun 2021. Okay. Jadi semasa saya tiba di sekolah ini, yang pertama sekali tentulah saya lihat sekeliling sekolah itu dan saya dapati adalah kelemahan dan kecabaran yang dihadapi. Jadi saya bersama dengan penolong kanan dengan guru-guru SK Dato' Ahmad Manaf telah pun membuat analisis SWOT, di mana didapati ada beberapa kelemahan di sekolah ini. Contohnya tempat latihan, sebab bangunan sekolah sangat terhad dengan bilangan kelas yang banyak. Jadi tak ada tempatnya, kadang-kadang terpaksa pinjam mama ICT untuk buat latihan untuk apa-apa yang dalaman lah. Kemudian didapati juga kelemahan seterusnya ialah di mana kewangan PIBG tidak kukuh dan sekolah itu juga ada sebuah padang tetapi sangat kecil dan suasana persekitaran yang sangat terhadnya sebab lokasinya di kampung. Kemudian di sekolah itu juga tidak nampak kebitaraan yang lebih ketara dan seterusnya adalah cabaran yang kami hadapilah. Cabaran ni peringkat dalaman di mana kalau pihak sekolah ingin melatih murid, dapati waktu latihan sangat terhad, khususnya pada tahun 2020 di mana sekolah sudah jadi 2 sesi, guru pun kena belah 2. Kemudian bila nak mengambil bahagian dalam pertandingan, khususnya pertandingan yang akhirnya menjadi kebitaraan sekolah jugalah, di mana macam robotics, memanah, okay, dan taekwondo. Jadi pertandingannya semua boleh katakan jauh daripada lokasi sekolah lah. Kemudian kos-kos yang terlibat sangat tinggi dan bila nak mengambil bahagian dalam ataupun menyertai pertandingan, yuran yang dikenakan sangat tinggi ya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, sekolah latar belakang sekolah di mana murid-murid kebanyakan daripada keluarga B40. Okey, dan kita boleh nampak persekitaran sekolah tadi iaitu murid-muridnya datang daripada kampung-kampung sekitar sekolah saja, iaitu seperti kampung Celet, kampung Kubang, kampung Tanjung, kampung Bukit Kadir. Okay. Seterusnya slide ini saya tunjukkan bahawa bila didapati pihak sekolah ini ada kecenderungan untuk menambah baik PAJSK setelah analisis SWOT dibuat. Jadi ini dia Rajah menunjukkan isu yang harus saya ketengahkan, iaitu isu PAJSK. Ya, pada tahun saya tiba tu
GPS-nya adalah 2.31. Tetapi saban tahun kami cuba perbaiki GPS sekolah. Okay. Seterusnya kita lihat ni dia slide mengenai keputusan UPSR tahun 2019. Walaupun sekolah sebenarnya kurang menghadapi masalah pencapaian akademik, khususnya dari segi peratusan pencapaian UPSR amat baik. Namun begitu bilangan A yang penuh tu tak ramai Okay, jadi setelah mengetahui dengan jelas dan perbincangan dibuat dengan segala kelemahan tu, kami cuba bentangkan dan bincang bersama dengan warga sekolah dan juga pemegang taruh sekolah seperti PIBG. Jadi kami dapati untuk memastikan lebih ramai murid dapat ke asrama penuh, sekolah yang hebat-hebat lah Jadi kami memperkasakan PAJSK sekolah. Di mana seseorang murid semasa mereka berada di tahun 6, mereka pastikan mereka perlu ada pelaporan ini yang untuk dibawa ke sekolah menengah, iaitu terdiri pada 4 komponen utama. Yang PASR ini hanya untuk sekolah-sekolah yang ada pendidikan khas, murid-murid pendidikan khas PPKI. Jadi 4 komponen ni kami cuba penuhi sebaik mungkin. Jadi bahagian PAJSK inilah kami beri tumpuan lebih, iaitu saya bersama dengan pentadbir memberi dorongan dan sokongan sepenuhnya kepada guru kepada aspek PAJSK dalam semua peringkat penyertaan. Maksudnya bukan sahaja penyertaan di peringkat daerah sebab dia tak banyak membantu. So kami cuba bersama dengan guru-guru membawa murid ke peringkat yang lebih tinggi Kemudian sekolah juga sentiasa cuba menghantar murid untuk pertandingan robotik, memanah, taekwondo sehingga peringkat yang lebih tinggi. Okey, seterusnya slide ini dia sasaran kami. Okey, semasa saya tiba di sekolah tersebut pada tahun 2018, sasaran telah dibuat iaitu 10 orang. Jadi dah mula masa tu memang walaupun saya pergi dalam masa yang agak pendek, dalam masa 2 bulan, tapi mana lagi pertandingan yang sangat hebat, saya cuba galakkan, saya memang beri galakan penuh dan akhirnya ada 12 orang murid dapat memasuki asrama penuh pada tahun 2018 dan seterusnya 2019 juga bertambah dan akhirnya tahun 2020 di mana murid tu masuk asrama penuh pada awal tahun ini iaitu 2021, iaitu ramai 16 orang. Seterusnya ini proses kerja kami di mana sebagai peneraju sekolah, sebagai pemimpin, saya sentiasa mengambil peluang untuk mengadakan taklimat semasa perjumpaan dengan ibu bapa untuk menerangkan pentingnya PAJSK kepada anak-anak mereka dan juga tentulah selain pada perjumpaan ibu bapa tu, bila ada aktiviti pelancaran, kita jemput juga ibu bapa yang dapat hadir dan saya cuba wawarkan sekerap yang mungkin kepada mereka. Terutamanya kalau kumpulan tu besar lagi baguslah peluangnya. Saya terangkan kepentingan PAJSK dan cara pengiraannya lah. Okay. Seterusnya ini dia kami pun mula membina strategi, merancang strategi yang bersesuaian agar dapat membantu anak murid. Jadi bermulanya dengan membina jalinan bersama dengan USIM, di mana pihak sekolah memang beruntunglah, di mana kami mendapat sumbangan buku secara percuma, mendapat keistimewaan semasa program anjuran USIM dan juga menerima program daripada pelajar-pelajar Universiti USIM juga lah ke sekolah untuk mengadakan program bersama anak murid. Ini dia gambar dia di mana program jalinan bersama USIM macam-macam kami dapat. Murid pun dapat peluang untuk mengikutinya dan dapat pendedahan dalam berbagai aspek. Okay, kemudian kami juga membina jalinan dengan nilai universiti. Ini semua universiti tempatan dinilai dan nilai inti International University. Di mana kedua-dua buah universiti ini dia lebih pada bahasa Inggeris. Jadi kami di pihak sekolah juga sentiasa ditekankan untuk
memastikan program HIPS iaitu Highly Immersive Program agar berjalan lancar dan setakat ini saya rasa amat bersyukur di mana SK Dato' Ahmad Manaf tak banyak menghadapi masalah untuk program ini sebab kami banyak adakan jalinan bersama pihak luar. Dan seterusnya juga murid saya agak berkeyakinan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris bersama pelajar universiti tersebut. Dan pelbagai program lain termasuk robotics juga telah diadakan bersama universiti ini ya. Ini gambar aktiviti bersama pelajar universiti di kawasan Nilai iaitu Nilai University dengan INTI International University ya. Ini dia penghargaan yang diberikan oleh Universiti INTI kepada pihak sekolah di mana kami sentiasa ambil bahagian dan mereka juga rela membantu pihak sekolah. Seterusnya ini dia. Kalau yang tadi tu jalinan bersama orang luar, iaitu di luar skop sekolah lah. Tapi sekarang ini dia strategi yang kedua di mana pihak sekolah, saya sendiri memimpin sekolah dan juga mengetuainya bagi membina jaringan bersama dengan SK Seri Bintang Utara Kuala Lumpur. Di mana kami telah ada satu memorandum bersefahaman iaitu MOU. Dalam memorandum tersebut ada 30 sekolah kesemuanya. Jadi SK Dato' Ahmad Manaf adalah salah sebuahnya. Dalam tu 30 buah sekolah tu adalah daripada seluruh Malaysia. Johor Bahru pun ada, Pulau Pinang ke Kedah, Perak semua ada. Jadi kami ada banyak peluang lah. Sekurang-kurangnya untuk pendedahan kepada anak murid supaya mereka yakin pada masa hadapan ya. Jadi murid-murid dibawa ke Kuala Lumpur, ke sekolah ini pada hari tersebut. Di mana kami dapat peluang untuk menyertai pelbagai pertandingan, contohnya pertandingan pidato, bercerita ke, syahibah ke, rampai tari. Tapi rampai tari kami tak hantar. Dan juga kerjasama pintar antara kesemua sekolah dalam memorandum tersebut, dalam jaringan tersebut, iaitu kami dapat bertukar-tukar idea, bertukar-tukar pengalaman, menggalakkan kreativiti guru dan juga melakukan inovasi dalam bidang yang bersesuaian lah. Dan kami bersama untuk membantu membangunkan potensi guru dan murid-murid. Kedua-dua buah institusi ini maksudnya ialah memorandum tu ditandatangan bersama dua buah sekolah ya. Okey, ini dia gambar memorandum tersebut yang ditandatangani dengan guru-guru dari seluruh Malaysia. Kemudian okey, ini strategi yang saya fikirkan yang paling penting sekali iaitu membina pemufakatan dengan PIBG, KSIB, PIPK sekolah. Di mana dengan adanya pemufakatan ini pihak sekolah dapat sumber kewangan daripada kemudian sumber tenaga, sumbangan tenaga, kemudian sumbangan masa dan kepakaran daripada ni PIBG, KSIB, PIBK sekolah, di mana mereka dengan adanya sumbangan ini dapat menampunglah yuran-yuran pendaftaran, makan minum murid, penginapan murid dan guru kerana memandangkan pertandingan yang kami sertai ini atau sekolah sertai adalah terletak begitu jauh sekali ya. Contohnya sampai ke IPG Sultan Mizan Terengganu. Juga kami bawa murid ke Melaka, ke The Mines, Balakong, UiTM Shah Alam. Jadi semua ini memerlukan kos yang tinggi. Jadi selain itu juga pihak PIBG, KSIB mana yang kami dapat, mereka cuba memberi hikmat kebakaran dalam membantu guru untuk membawa murid-murid ke pertandingan berkenaan ya. Jadi ini dia komiti dan ibu bapa setempat, ibu bapa untuk menaikkan semangat murid sebelum dan semasa program serta pertandingan dijalankan. Okey, kemudian kita tengok sini berbagai sokongan padu yang telah diberikan oleh kumpulan KSIB dengan PIBG serta KSIB sekolah. Ya. Seterusnya, setelah melalui itu semua, tentulah pihak sekolah kena fikirkan kita cara menghargai mereka dengan memberi pengiktirafan kepada ibu bapa yang banyak menyumbang dalam pelbagai aspek. Sehingga kan pihak sekolah tidak perlu menggunakan wang untuk membawa duit sewa bas sekiranya ada pertandingan yang melibatkan bilangan murid yang ramai. Tentulah sekali-sekala terkena juga bila tiada
keistimewaan untuk dapatkan bas sebab diperlukan di tempat lain ya, sebab kita bukan tuan punya bas tersebut ya. Kemudian ini dia impak yang kami dapat di mana berbagai peringkat aktiviti telah kami sertai sehingga kan ni di peringkat antarabangsa di UiTM Shah Alam kami mendapat pelbagai pencapaian yang begitu tinggi ya, peringkat antarabangsa, dan juga kemudian murid-murid juga sampai ke Shah Alam, The Mines, Melaka, Terengganu ya, ni gambar-gambar dia. Kemudian ini dia impak dia di mana ni contoh keputusan yang kami peroleh lah daripada robotics pertandingan robotics kami boleh dapat tempat pertama sampai ke kelima. Kemudian kami hantar 8 kumpulan, 7 kumpulan dapat tempat yang tinggi lah ya. Kemudian kita tengok ini dia impak dia seterusnya, pencapaian anak murid saya di peringkat antarabangsa. Kemudian ini dia pertandingan yang kami sertai, pertandingan memanah di merata tempat jugalah peringkat kebangsaan kami sertai. Okey, ini dia pencapaian di bahagian taekwondo pula unit taekwondo sampai ke peringkat antarabangsa juga. Okey. Jadi di sini ialah untuk memastikan kita dapat memperkasakan PAJSK sekolah, tentulah perancangan sangat penting. Itu perancangan strategi kami di mana pada tahun 2018 bermulanya saya berada di sekolah tersebut. Kena pasti isu yang sekolah hadapi dan kami cuba buat penambahbaikan, dan seterusnya disambung pada 2019 Januari dan tentulah pelaksanaannya sepanjang tahun sehingga 2019, dan di akhir tahun 2019 pula kita buat semula penilaian dan maklum balas dan membuat penambahbaikan dan mengiktiraf mana-mana pihak yang perlu, dan akhirnya kami teruskan program dan juga merancang untuk menambah strategi lain ya. Okey, ini dia cara pengiraan PAJSK di mana 25 orang murid yang menyertai unit robotics, seramai 22 orang mendapat A ya dalam PAJSK. Ya. Okey, ini dia impaknya. Okey, pada 2018 ada 12 orang masuk masuk sekolah berasrama penuh yang bermacam-macam ya, termasuk MRSM juga. Kemudian pada tahun 2019 juga seorang murid ditawarkan ke Kolej Yayasan Saat Melaka, dan pada 2020 16 orang mendapat tempat di asrama penuh. Okey, ini dia evidence di mana sekolah telah mengkompilasikan semua evidence pencapaian sekolah dalam majalah aspirasi yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. Okey, jadi tentulah semasa mengadakan semua perancangan ini banyak cabaran yang kami dapati. Yang pertama sekali tentulah latar belakang keluarga di mana mereka datang dari kampung dan ibu bapa mereka adalah keluarga B40 ya kebanyakannya. Kemudian pelibatan murid perlu dikenal pasti untuk memastikan keseimbangan pencapaian PAJSK. Dan seterusnya bilangan guru yang terhad ya, kami akhirnya tahun 2020 2 sesi ya. Bilangan guru tak bertambah, yang bertambah hanya sesi petang iaitu penolong kanan petang, dan akhirnya kos pembiayaan tinggi juga merupakan cabaran terbesar kami ya. Akhir sekali bila selepas semua langkah-langkah telah diambil, kami dapati ada banyak potensi yang ada di sekolah SK Dato' Ahmad Manaf ya. Seperti mana dalam gambar ini di mana seorang murid telah mencapai keputusan yang begitu hebat ya, Persatuan Penyair Malaysia, murid tahun 1 ya. Itu saja saya rasa pembentangan saya pada hari ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham tentang perancangan yang telah dijalankan oleh saya sebagai pemimpin SK Dato' Ahmad Manaf. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ismail bin Sabtu, Guru Besar Sekolah Tempatan Gedok, Gemencih Negeri Sembilan, ingin memperkongsikan amalan terbaik daripada sekolah saya yang bertajuk G-Kalium Memperkasakan Kemenjadian Murid. Ini serba sedikit tentang profil diri saya. Saya bertugas sebagai guru hampir 15 tahun dan di PPD Tampin selama 5 tahun. Di sini saya cerita serba sedikit berkaitan dengan latar belakang sekolah saya.
Saya mempunyai seramai 15 orang guru, 3 orang AKP, mempunyai seramai 171 orang murid sehingga 2021. Untuk makluman semua, status sekolah saya, sekolah fokus daerah Tambin bermula daripada 2017 dan 2019. Di sini saya ingin menceritakan sedikit berkaitan dengan sekolah fokus. Sebelum saya ditempatkan di sekolah fokus ini, saya telah dipanggil oleh Tuan PPD berkaitan dengan sekolah ini. Pada mulanya, Tuan PPD mengatakan bahawa sekolah Gedok ini merupakan sekolah fokus. Jadi, saya beranggapan sekolah fokus ini merupakan sekolah cemerlang. Tetapi, benda itu tidak berkaitan dengan sekolah cemerlang. Ia berkaitan dengan sekolah yang mengalami masalah dalam keputusan UPSR. Tuan PPD telah berkata saya, ini merupakan satu cabaran kepada Cikgu Ismail untuk meningkatkan sekolah Gedok ini kepada paras yang terbaik. Bagi saya, ini merupakan satu cabaran bagi saya untuk membantu sekolah Gedok untuk maju ke hadapan seiring dengan sekolah lain. Okey, untuk pengetahuan semua, sekolah ini merupakan sekolah SKM luar bandar grade B. Okey, sebelum saya bermula berkaitan dengan GKLIUM ini, saya memperincikan berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga penyertaan standard 5 kebinaan murid. Seperti yang kita tahu, untuk menghasilkan kebinaan murid, seseorang murid itu perlulah menguasai 3 perkara dari segi kurikulum, HEM dan juga co-kurikulum. Jadi, berdasarkan penyertaan standard ini, murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahirannya, berketerampilan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan kepercayaan mencapai kesejahteraan diri. Okey, jadi saya ingin berkongsi bersama berkaitan dengan isu sekolah yang cuba saya bawa ke hadapan. Yang pertama, dana PIBG kurang bagi membantu program sekolah berkaitan dengan kurikulum, HEM dan juga co-kurikulum. Yang kedua, kelulusan UPSR hanya 50% pada tahun 2017. Manakala peratus kehadiran murid belum mencapai KPI KPM hanya iaitu 94.76%. Dan yang keempat, PISK murid kurang memperangsangkan iaitu hanya mendapat grade A ramai 15 orang murid sahaja. Berdasarkan data kurikulum, saya memuat analisis bersama dengan bahagian pentadbiran berkaitan dengan analisis UPSR 2017. Di sini saya pamerkan berkaitan dengan hanya 5% kelulusan keseluruhan. Kalau kita lihat, BM, penulisan, pasal pemahaman, sains mencapai 100%, tetapi subjek lain yang telah membuatkan sekolah saya hanya mendapat 50% pada 2017. Dan untuk makluman semua, semasa saya di sekolah ini, saya telah dilantik menjadi guru besar pada 1 hari bulan 3 2018. Jadi, berdasarkan analisis data yang dibuat bersama dengan GPK Pentadbiran, di sinilah saya ingin tunjukkan. Berkaitan dengan data halaman murid pula, analisis kehadiran yang saya lihat, murid-murid tahun 6, pada tahun 2017, tahun 6 telah menyumbang kepada keberosatan kehadiran untuk mencapai KPI kebangsaan iaitu 95%. Kalau kita lihat, hanya mencapai 93.06 telah menyumbang kepada keseluruhan, hanya mendapat 94.75%. Jadi, saya lihat tahun 6 ni perlu kita perhatikan sebab kita lihat bila tahun 6 ni, bila hujung tahun saja, bila habis pesan, mereka tidak ada berhenti. Jadi, saya ingin membawa satu perubahan pada murid tahun 6. Okey, manakala bagi data co-kurikulum, pada tahun 2017 TOV-nya hanya seramai 15 orang murid saja, iaitu 15 orang saja yang mendapat grade A. Okey, jadi berdasarkan hala tuju yang ingin saya bawa pada tahun 2018, jadi saya ingin, yang pertama, ingin keluar daripada sekolah fokus. Yang kedua, memperkasakan bidang kurikulum, hal ehwal murid dan juga co-kurikulum. Jadi berdasarkan itu, saya telah mengkaji bersama dengan pentadbiran. Jadi 8 langkah modul kota yang boleh kita gunakan dalam memimpin perubahan, iaitu mewujudkan kesegeraan ataupun kesedaran untuk berubah. Sebab saya rasa sekolah Gedok perlu berubah dengan segera, kalau tidak kita akan ketinggalan. Okey, sebelum merancang kita perlu rujuk pada PDCA, Plan, Do, Check dan juga Action. Jadi di sini saya bentangkan apakah yang saya buat dalam plan saya, iaitu yang pertama, mesyuarat guru bagi sebar hala tuju sekolah dengan menganalisis SWOT, ketua mesrik, perancangan strategi, taktikal dan juga operasi. Manakala Do ialah sesi bimbingan dengan ICT Plus, penyediaan sumber, pelaksana aktiviti iaitu GKLIUM, G Akademik dan juga G Puskom.
Okey, pemantauan dan semakan pelaksanaan aktiviti OPPM, laporan data pencapaian iaitu mencari ujian selaras, kehadiran PAJSK projek Jitlum itu melalui chat kita, dan sekali action iaitu cadangan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan melalui mesyuarat guru dan AJK PABG melalui postmortem, aktiviti tambahan dan juga penghargaan kepada mereka yang terlibat. Okey, sebelum saya memulakan projek G-Kalium ini, saya bersama dengan guru bimbingan kaunseling telah membuat ujian psikometrik pada murid tahun 5 dan juga tahun 6 semasa, iaitu pada 2018. Kalau ikutkan, psikometrik ini hanya untuk murid tahun 4 dan 6 saja, tapi saya mengambil langkah drastik untuk meminta guru kaunseling untuk membuat ujian psikometrik untuk melihat apakah kecenderungan atau statistik yang ada pada murid tahun 5 dan tahun 6. Jadi ini data yang saya tunjuk. Okey, 5 Arif 2018 dan 6 Arif 2018. Kalau kita lihat naturalisis dan kinesistik melebihi daripada kecenderungan mereka. Jadi saya melihat naturalisis mereka yang lebih kepada cintaan alam sekitar. Okey, mereka yang suka pada bercocok tanam dan sebagainya. Begitu juga dengan kinesistik, maksudnya mereka memiliki perbuatan yang pergerakan. Okey, jadi wujudlah program inovasi sekolah iaitu yang menaungi iaitu G-Kalium. Okey, kalau kita lihat tadi, saya hampir banyak menyebut perkataan G-Kalium. G-Kalium inilah nama saintifik bagi tumbuhan maman. Okey, untuk makluman semua, okey, Kampung Gedok ini ialah kampung pertanian yang menghasilkan tanaman maman sebagai sumber pencarian. Jadi saya mengambil inisiatif ini dan advantage kepada yang APAD untuk membuatkan pertanian ini di sekolah, iaitu bagi memayungi bajet untuk menggerakkan G-Puskom yang melibatkan HEM dan juga kurikulum, dan juga memayungi akademik bagi bajet untuk kewangan. Okey, di sini sedikit tentang penerangan tentang projek yang saya buat. Okey, inilah perumpamaan projek. Kalau ikutkan projek ini, kalau ikut dasarnya memang memerlukan dana yang besar, tetapi dengan bantuan daripada AJK IPFG yang menyumbangkan bajet sebanyak RM500 dan juga ada gabung jalinan dan jaringan bersama dengan Koperasi Gedok dari segi biji benih, baja dan juga khidmat nasihat cara penanaman. Alhamdulillah projek ini dapat dijalankan. Okey, ini salah satu projek yang saya dapat hasilkan, itu projek asas tani bagi tahun 6 murid selepas UPSR 29. Yang saya jantankan tadi di awal tadi, bahawa murid tahun 6 ini kalau kita tak beri sesuatu aktiviti atau projek, kehadiran mereka akan merosot dan seterusnya akan mengakibatkan keseluruhan dan selalu itu akan meredom. Jadi ini semua sedikit tentang pandangan yang saya ingin tunjukkan. Mereka telah diajar berkaitan dengan menyemai daripada pengusaha maman yang terbesar di Malaysia, di Kemencih, iaitu Tuan Haji Fahim bin Mahmud. Mereka belajar menyemai, menjaga hasil tanaman dan menjual hasil tanaman, dan mereka dapat untung bersih sebanyak RM560. Jadi bagi mewakilkan mereka, hasil dapatan mereka tadi pihak sekolah serahkan kepada mereka untuk mengadakan jamuan akhir tahun mereka. Jadi keuntungan RM560 tadi mereka gunakan untuk jamuan akhir tahun mereka bersama dengan guru kelas mereka. Selain itu juga hasil tanaman ini telah diberi kepada guru sekolah dan juga kepada orang kampung yang bekerjasama dengan potongan harga. Jadi saya memberi penghargaan mereka lah yang banyak membantu pihak sekolah. Okey, ini sedikit tentang pelawat yang datang ke kebun G-Kalium. Okey, saya pun ada membuat JNJ dengan daripada sekolah-sekolah di Selangor dan juga Negeri Sembilan. Okey, ini data ataupun carta yang menunjukkan jumlah penggunaan hasil jualan G-Kalium daripada Gedok. Kalau kita lihat di sini, jumlah RM300 banyak kepada tajaan program G Akademik, kemudian RM160 untuk persiapan PSI kebangsaan, program guru penyayang, kemudian tajaan murid berwarna bertanpa untuk peringkat Negeri Sembilan, tajaan murid Perintah Desa Negeri Sembilan, dan pembelian alat bantu mengajar untuk bagi catatan maklumat untuk kelas tambahan. Okey, selain itu juga sekolah saya juga telah membuat pertandingan RBT untuk murid tahun 6 dan mereka telah menghasilkan inovasi, iaitu mesin penghasilkan biji maman. Okey, daripada awalnya kita hanya melakarkan prototipe, tetapi ada ibu bapa yang sanggup menghasilkan inovasi yang sebenarnya, dan setakat ini memang ada alat itu yang boleh digunakan. Tetapi saya memandangkan jauh, jadi saya dengan pihak sekolah telah berbincang dengan Universiti Teknikal Malaysia untuk alat ini dipatenkan supaya ia dapat
dijual dan mendatangkan sumber kewangan yang baru kepada pihak sekolah. Okey, melalui J Academic pula, pihak sekolah telah menjalankan bengkel teknik menjawab IBM, bengkel bimbingan bahasa Inggeris dan juga teknik menjawab matematik. Okey, selain itu juga wujudnya G Puskom, iaitu Sikatan bagi Perpustakaan Komuniti. Yang di sini kita mengadakan ini dengan bantuan ibu bapa, komiti setempat dan juga guru-guru, di mana perpustakaan komuniti terletak di dalam sekolah di tempat menunggu murid-murid. Jadi saya lihat dengan adanya G Puskom ini, murid-murid, ibu bapa dapat menambah ilmu pengetahuan melalui bacaan mereka di situ. Okey, diharapkan dengan adanya ini dapat melahirkan generasi yang gemilang. Okey, ini sedikit tentang liputan akhbar berkaitan dengan G Puskom daripada Cosmo, Channel Press dan juga Utusan Malaysia. Okey, bantuan daripada PIBG untuk membina keceriaan di sekolah juga ada. Okey, ini ruang bacaan dalam perpustakaan yang dibantu oleh pihak PIBG, KSP dan sebagainya. Okey, cabaran. Isu yang pertama, kekurangan kaki tangan sekolah dalam melaksanakan program. Seperti yang saya maklum tadi, sekolah saya sekolah kurang murid. Hanya mempunyai seramai 15 orang guru saja. Jadi, penyelesaian yang saya gunakan ialah dengan bantuan PIBG, KISB, alumni dan juga bantuan daripada Koperasi Pertanian Gedok untuk memulakan tanaman tadi. Yang kedua, kekurangan modal memulakan projek G Kalium. Okey, modal dari AJK projek telah menyumbang sebanyak RM500. Kemudian Pengusaha Maman Kampung Gedok juga telah menyumbang dari segi biji benih, baja dan juga perkhidmatan menjaga. Okey, di sini saya ingin mengulas lebih lanjutlah secara keseluruhan. Inilah impak yang saya dapat daripada projek yang saya buat melalui G Kalium ini, melalui analisis keputusan UPSR bermula daripada 2017 yang AOV tadi hanya 5%, tetapi telah meningkat dengan mendadak pada tahun 2019 kepada 88%. Alhamdulillah, satu lonjakan yang besar bagi sekolah kami yang kecil ini. Selain itu juga impak hal lawan murid ingin saya terangkan, pada tahun 2017 hanya keseluruhan 94.75, tetapi telah meningkat mendadak pada tahun 2019 iaitu 95.68, iaitu telah melepasi KPI kebangsaan. Manakala impak bagi core curriculum, kalau kita lihat yang saya sebut tadi, hanya grade A hanya 15 orang yang dapat, telah melonjak kepada 57 orang murid pada tahun 2019. Okey, yang ini sebut sedikit tentang kejayaan sekolah yang saya dapat di bidang kurikulum, HEM dan juga akademik. Okey, anugerah peringatan lulus PSR UPSR 100 untuk sains dan sebagainya. Ini akademik, anugerah cemerlangan 100 UPSR Bahasa Melayu tulisan tahun 2018. Ini yang saya ingin kongsi bersama, data daripada PD, sekolah 10 sekolah terbaik UPSR 2019 dalam daerah tampil. Untuk makluman semua, semasa saya masuk di SK Gedok ni pada 2018, PD telah maklumkan saya bahawa sekolah Gedok sebenarnya berada di ranking 38 daripada 39 buah sekolah. Jadi alhamdulillah dengan berkat kerjasama daripada kaki tangan sekolah, guru-guru dan ibu bapa, 2019 telah melonjak dengan mendadak daripada tempat ke-38 kepada tempat ke-9 terbaik, maksudnya 10 terbaik di UPSR pada tahun 2019. Okey, sebelum itu juga saya ingin menunjukkan juga data berkaitan dengan 10 sekolah terbaik peningkatan UPSR pada tahun 2018 dan 2019, berada kedudukan kedua dalam daerah tampil. Okey, ini berkaitan dengan al-haiwan murid, pencapaian yang telah dicapai, kurikulum. Okey, ini kejayaan tertinggi core akademik pada tahun 2019, Johan daripada MTKS peringkat daerah tampil dan sebagainya. Ini untuk bidang agama. Okey, ini kejayaan tertinggi. Untuk peringkat kebangsaan, ada murid saya mewakili iaitu seorang telah mendapat tempat ke-6 peringkat kebangsaan. Okey, ini semua kejayaan yang telah dicapai oleh pihak sekolah saya, kurikulum. Okey, dan juga untuk badan uniform dalam Johan, perkhidmatan unit uniform sekolah-sekolah SKM pada tahun 2019. Okey, secara keseluruhan rumusan yang ingin saya sampaikan pada hari ini tentang setiap projek mungkin akan ada kelemahan, kekuatan dan juga halangan. Jadi sini saya ingin berkongsi. Yang pertama berkaitan dengan kelemahan, cuti yang berpanjangan, kesukaran menjalankan aktiviti, master penilaian yang tidak menyeluruh. Yang kedua, kekuatan, komitmen guru
daya usaha yang tinggi serta sokongan PBD, ibu bapa, alumni dan koperasi Pertanian Gedok yang telah banyak membantu kejayaan SK Gedok bermulanya pada tahun 2018 hingga sekarang. Okey, halangan yang pertama yang saya hadapi ialah situasi semasa yang kita hadapi, iaitu pematuhan SOP dan garis panduan. Kemudian cara penyelesaian yang saya buat ialah PPD memberi bimbingan dan panduan berfokus bagi bencana idea dan kesinambungan program. Jadi penambahbaikan yang saya dapat di sini ialah yang pertama dikekalkan, iaitu aktiviti impak tinggi yang diteruskan, iaitu tanaman mamat ini diteruskan kerana ia memberikan sumber kewangan yang berterusan kepada pihak sekolah. Okey, dihafuzkan faktor PKP dan SOP, kemudian dikurangkan melibatkan kos dan ditingkatkan kumpulan sasaran diluaskan untuk semua tahap, iaitu apa yang saya dapat lihat ini dia lebih kepada murid tahun 6, tapi insyaAllah mungkin saya akan luaskan kepada seluruh murid supaya dapat menikmati kebaikan yang ada untuk program G Kalium ini. Okey, yang ini saya ingin berkongsi bersama pencapaian gemilang SK Gedok keluar dari sekolah fokus PBD Tampin pada tahun 2020. Alhamdulillah. Sebab saya maklum sekolah fokus ini adalah sekolah tumpuan. Kalau ikutkan setiap minggu, setiap bulan PPD akan datang lawat untuk membantu, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sekolah Gedok keluar dari sekolah fokus, terutamanya pada pihak PPD Tampin melalui ICT Plus yang telah banyak membantu bimbingan kepada pihak sekolah, dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak IIB Kampus Bandar Instek yang telah memberi tunjuk ajar yang berguna semasa saya berkursus di sana. Dengan ilmu yang ada itu saya guna pakai untuk memberikan impak yang tinggi kepada SK Gedok ke arah yang lebih cemerlang. Sebelum saya mengakhiri pembentangan slide saya ini, jadilah pemimpin yang ikhlas dalam memimpin. Ia ibarat seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam gelap itu. InsyaAllah kita akan berjaya menggapai apa yang kita inginkan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator pada sesi pembentangan kali ini. Yang berbahagia, Datuk-Datuk, Haji Latin, pegawai-pegawai KPM, JPN, PPD, pensyarah-pensyarah IAB, tuan-tuan, puan-puan, pengetua gubesar yang saya hormati sekalian. Saya, Muhammad Nur bin Jaafar, pengetua SMK Malim, akan membentangkan amalan terbaik yang telah saya lakukan waktu berkhidmat sebagai pengetua di SMK Bukit Rambai dalam bidang pengurusan kurikulum dengan tajuk Intervensi Potensi Lulus atau IPOL. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bermula sebagai seorang pendidik di SMK Semunjan nombor 1 Sarawak, kemudian di SMK Sultan Mansur Shah Pulau Sebang dan SMK Bukit Katil. Saya juga pernah menjadi pegawai di Jabatan Pendidikan Melaka dan Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah sebelum dilantik menjadi pengetua di SMK Bukit Rambai mulai 1 November 2018. Dan kini saya menjadi pengetua di SMK Malim mulai 1 September 2021. SMK Bukit Rambai merupakan sekolah menengah harian dengan asrama harian. Dengan muridnya berjumlah 1,697 orang, 119 orang guru, 58 buah kelas. Dan saya memperkenalkan satu slogan, Brass the Champion. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah cabaran saya, iaitu isu yang saya hadapi pada tahun 2019, iaitu keputusan SPM tahun 2018 menurun sebanyak 5.81% dari 92.33 kepada 86.52%. Setelah dianalisis, setelah dibuat kajian, maka penurunan ini adalah disebabkan jatuhnya peratus lulus subjek sejarah dari 92.33% kepada 86.83%, iaitu penurunan sebanyak 5.5%. Dan inilah cabaran yang saya hadapi dan saya cuba atasi dengan memperkenalkan satu intervensi yang dinamakan Intervensi Potensi Lulus atau IPOL.
Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, iPol bukanlah satu program yang baru ataupun satu inovasi yang baru, tetapi iPol lebih kepada menambah baik program-program sedia ada yang telah dilakukan di SMK Bukit Rambai sebelum ini. Jadi saya bersama dengan Jawatankuasa Pencemerlangan Akademik Sekolah telah merangka strategi untuk murid-murid tingkatan 5 SPM 2019 meningkatkan peratus lulus SPM pada tahun itu dalam jangka masa Mac hingga November. Jadi berdasarkan pengalaman di PPD, saya menggunakan PIL atau Pelan Intervensi 5 Langkah dan dalam pelaksanaan saya gunakan PDCA. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang pengetua baru, saya membuat tinjauan secara menyeluruh atau apa yang kita selalu lakukan sebagai helicopter view. Jadi saya lihat kekuatan di SMK Bukit Rambai ini iaitu dalam bidang sejarah ada 3 orang pemeriksa guru yang berpengalaman sebagai pemeriksa kertas sejarah SPM. Dan salah seorangnya ialah ketua pemeriksa bersama. Jadi inilah kekuatan yang saya gunakan dalam iPol untuk menaikkan peratus lulus sejarah. Dan saya jalinkan dengan peluang yang ada iaitu AJK PIBG yang begitu committed membantu sekolah. Jadi strategi yang diatur ada 8 strategi dan strategi yang paling berkesan, yang paling memberi impak dan mengurangkan risiko adalah menggunakan kemahiran dan pengalaman guru pemeriksa kertas sejarah SPM dengan kerjasama PIBG bagi menjalankan program kecemerlangan dan peningkatan prestasi calon-calon SPM. Jadi ada 8 aktiviti utama yang dijalankan. Dan aktiviti ini sebenarnya memang menjadi rutin lah ataupun yang telah dijalankan sebelum ini di SMK Bukit Rambai. Tetapi saya menambah baik. Saya mengubah suai dan saya memberi sentuhan-sentuhan yang lebih berfokus untuk menjamin ataupun untuk menambah kelulusan dalam subjek sejarah. Kelas tambahan Sabtu. Jadi dalam kelas tambahan Sabtu ni saya tekankan bahawa kelas tambahan bukan untuk menghabiskan silibus tetapi untuk mengukuhkan bab-bab yang telah diajar sebelum ini. Pencerapan pentadbir khususnya untuk guru-guru yang mengajar subjek sejarah di tingkatan 5. Jadi sama-sama kita membantu, membimbing, menambah baik PDP agar lebih berkesan. Kursus motivasi jati diri calon SPM. Dalam kursus ini kita jemput moderator ataupun penceramah luar dengan menekankan bahawa pentingnya sejarah, pentingnya semangat nasionalisme, pentingnya semangat patriotisme dalam diri. Jadi dengan itu mereka akan lebih berminat dan lebih berusaha untuk lulus dalam sejarah. Bengkel menjawab sejarah SPM. Jadi bengkel ni pun di mana-mana sekolah buat. Tetapi walaupun ada guru pemeriksa kertas sejarah di SMK Bukit Rambai, ada kalanya murid-murid ni perlu juga didedahkan ataupun mendapat sedikit sentuhan daripada guru-guru pakar, guru-guru cemerlang dalam subjek sejarah dari sekolah-sekolah lain untuk memberi pendedahan, memberi pendekatan bagaimana untuk menjawab kertas soalan sejarah SPM. Jadi hari temu masa ibu bapa untuk mendekatkan ibu bapa dengan pihak sekolah dan bagi memberi memohon kerjasama ibu bapa untuk membantu sekolah dan juga membantu anak-anaknya lulus dalam peperiksaan SPM, khususnya untuk lulus dalam sejarah. Dan ini satu yang unik di SMK Bukit Rambai. Saban tahun SMK Bukit Rambai mengadakan perkhidmatan akademik khas untuk calon-calon SPM. Jadi dalam perkhidmatan akademik ni saya nyatakan bahawa kita perlu buat secara berfokus, iaitu kita buat dalam kumpulan yang lebih kecil dan mengikut kemampuan ataupun pencapaian murid-murid tu. Untuk pelajar-pelajar yang baik yang kita sasarkan untuk cemerlang, kita buat dalam satu kumpulan dalam tarikh yang berbeza dengan kumpulan yang sederhana dan kumpulan yang lemah. Jadi ini satu perubahan yang saya buat berbanding dengan perkhidmatan akademik yang diadakan tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk guru-guru sejarah,
pihak sekolah mengadakan PLC lah bagaimana sekolah-sekolah lain, dan PLC ini lebih menjurus kepada bagaimana untuk membimbing murid-murid menjawab soalan-soalan SPM sejarah. Baik, saya ingin memetik kata-kata Ayub Jantan dalam buku PAK 21 mentransformasikan kepimpinan berprestasi tinggi 2018, yang mana beliau menyatakan proses menilai semula adalah bertujuan untuk mengekalkan segala amalan terbaik yang sudah mantap dan membuat penambahbaikan segala yang kurang dan yang tidak sempurna. Jadi oleh itu, apabila kita melakukan aktiviti atau sesuatu program, kita perlu membuat penilaian semasa, sama ada program yang dibuat itu berkesan atau tidak. Jadi kalau dilihat daripada pencapaian peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan SPM, nampaknya target yang disasarkan masih tidak capai. Jadi perlulah dibuat pengubahsuaian dan penambahbaikan untuk program-program yang telah dijalankan, dan kalau perlu tambah lagi program yang lebih memberi impak. Jadi mengapa tidak tercapainya sasaran ini? Setelah dibuat dialog prestasi, dibuat analisis, didapati 4 kelas yang ada masalah murid gagal sejarah. Iaitu 2 kelas 5KM1, 5KM2 ada yang lulus tetapi peratus lulusnya rendah, tidak sampai 50%. Dan 2 kelas yang kita kata kelas yang agak lemah lah, PSB 1 dan PSB 2, 100% muridnya gagal. Jadi inilah yang cuba kami atasi, yang cuba kami selesaikan supaya murid-murid ini dapat lulus dalam subjek sejarah SPM. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kaedah 5W1H, memanglah 4 kelas ini menjadi tumpuan, dan sebabnya kerana murid kurang yakin dan sikap sambil lewa untuk lulus subjek sejarah. Mungkin kerana mereka ni kurang motivasi dan sebagainya lah. Dan yang kedua, mereka ni kurang tumpuan semasa guru mengajar dan ada masalah ponteng sekolah. Untuk kelas-kelas yang lemah ni kebanyakannya murid-murid ni ada masalah ponteng sekolah. Ini boleh dilihat daripada graf kehadiran di bawah 75% untuk 3 kelas yang belakang tadi. Jadi saya membuat penyusunan semula. Strategi IPOL ni kita susun semula dengan mempraktikkan teori behaviorisme ataupun yang biasa kita kenali sebagai teori pelaziman operan. Teori pengulangan dari Pavlov dan Skinner tu untuk mengubah tingkah laku dengan motivasi ekstrinsik yang sesuai. Jadi teori ini kita guna pakai untuk murid-murid lemah dengan memberikan latihan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama supaya mereka ingat, mereka boleh menggunakan ingatan tersebut semasa menjawab SPM. Jadi kelas tu mestilah 4 kelas yang saya nyatakan tadi, cuma ada lebih kurang 5 minggu saja sebelum SPM bermula. Dan penambahbaikan ini dibuat secara drastik supaya apa? Membimbing murid-murid yang gagal tetapi berpotensi untuk lulus dalam subjek sejarah SPM 2019. Dan saya tekankan bahawa IPOL adalah satu intervensi dan kita letakkan kepercayaan bahawa semua murid ada potensi untuk lulus. Dan inilah menjadi pegangan dalam IPOL bahawa tidak ada siapa yang boleh gagal selagi mereka berusaha bersungguh-sungguh dengan bantuan dan bimbingan guru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada 6 aktiviti penambahbaikan yang dilakukan, khusus untuk 4 kelas ini saja. Dan dengan menggunakan teori behaviorisme, kita membuat penambahbaikan. Yang pertama, saya susun balik, bincang dengan rakan-rakan takbir, saya susun balik guru yang mengajar subjek sejarah untuk kelas yang 2 kelas yang gagal 100% tadi. Jadi kita letakkan cikgu yang paling berpengalaman, cikgu yang paling kita kata banyak ilmu lah dalam menjawab kertas soalan ni, iaitu ketua pemeriksa utama, dan kebetulan guru itu ialah GPK Ham di sekolah Bukit Rambai. Jadi secara tak langsung
dia boleh mengatasi masalah konten sekolah di kalangan murid-murid kelas 4 kelas tu. Yang kedua, kita tambahkan waktu sejarah dengan memfokuskan kertas satu. Di sinilah teori behaviorisme pengulangan itu dilakukan, di mana kita tambahkan waktu setelah PDP berakhir, kita tambahkan satu waktu khas untuk sejarah. Dan siapa yang masuk? Guru-guru panitia sejarah. Yang mana guru menengah rendah dah habis kelas tu, kita letakkan, masukkan. Dan ada juga guru-guru lain yang turut membantu, di mana dalam masa 30 minit murid ni menjawab soalan kertas objektif sahaja. 25 minit. 5 minit kita bagikan jawapan. Kemudian guru yang mengajar subjek sejarah untuk kelas tersebut akan menerangkan dengan lebih lanjut jawapan-jawapan untuk soalan objektif tadi dengan mengaitkan soalan kertas 2, iaitu soalan struktur. Jadi ini yang kita lakukan secara berulang-ulang kali. Banyak kertas-kertas soalan objektif mengikut bab ada, mengikut tahun SPM dan sebagainya, diulang-ulang supaya mereka ingat. Walau apa pun soalan dari bab yang sama, tetapi mereka tahu jawapannya. Yang ketiga, kita buat bengkel menjawab kertas 3 soalan sejarah dengan kumpulan yang lebih kecil, 5 orang, 4 orang, dan guru yang memeriksa kertas sejarah membantu mereka. Kemudian bila ada PLC tu, guru-guru lain juga turut membantu. Jadi lebih memudahkan murid memahami untuk menjawab soalan open book test. Kemudian untuk mengatasi masalah konten, kita buat perhebatkan program ziarah Caknak. Kaunselor dengan guru sipin, ada kalanya guru kelas juga terlibat untuk sama-sama membantu pergi ziarah murid ni. Memujuk mereka untuk datang ke sekolah. Jadi sekurang-kurangnya dalam masa sebulan tu, mereka datang untuk mendapatkan persediaan menghadapi SPM. Dan yang kelima, saya selaku pentadbir dan juga pentadbir dan juga rakan-rakan G8 yang lain turun padang lah, terutamanya saya waktu awal pagi ataupun waktu senggang ataupun waktu relief. Jadi kami masuk, kita bagi semangat, bagi motivasi, terutama untuk empat kelas ni tadi, supaya mereka dapat semangat lah, berusaha sungguh-sungguh untuk mengubah mungkin yang malas tadi, yang kurang bersemangat, lebih bersemangat, lebih bersedia untuk menghadapi SPM, khasnya untuk subjek sejarah. Dan yang keenam, dalam menyediakan kertas soalan objektif, kerjasama antara guru-guru panitia sejarah menyediakannya sangat-sangat erat, sangat-sangat padu kerjasama itu. Dan kita lihat hasilnya, yang pertama dari segi peningkatan kehadiran bulan Oktober lebih pada 75%, dan apabila SPM 2019 diumumkan, 4 kelas tadi dari merah gagal ditukar kepada lulus hijau. Terutamanya untuk 2 kelas yang tadi 100% gagal dalam percubaan, alhamdulillah lebih daripada 50% lulus. Dan untuk kelas yang KM 1 dan KM 2, peratus lulusnya lebih tinggi, lebih banding daripada sebelum ni lah. Terutama untuk 5 KM 1, 91.3%. Jadi saya fikirkan memang iPhone ni ada memberi kesan, walaupun tak banyak. Peratus lulus sejarah meningkat dari 86.83 kepada 89.74, meningkatlah 3.74%. Secara tak langsung dia membantu peningkatan peratus SPM kepada 89.4. Jadi saya fikirkan iPhone ni perlu direstarikan, perlu dipluaskan juga untuk subjek yang lain. Jadi sebagai persediaan tahun 2020, saya dah rancang supaya pentadbir juga terlibat secara langsung untuk kelas-kelas yang lemah ni, mengajar subjek-subjek penting, dan kita perluaskan untuk subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kemudian untuk kelas-kelas yang agak lemah tadi, kita tukarkan nama dia. Kita jenamakan semula. Tak ada lagi 5 KM, 5 PhD. Tukar pada nama U. Supaya menaikkan semangat dia. Tukar pada 5 UM, UTM, UPM, UKM, supaya apa? Mereka tidak rasa kecil, tidak rasa kedih, tidak rasa rendah diri untuk bandingkan rakan-rakan kelas lain. Dan kaunselor berperanan untuk menjadi mentor untuk setiap kelas 4 kelas yang kita kata kelas Menara Gading ni. Di mana kaunselor memainkan peranan kalau ada masalah disiplin,
ada masalah murid konten sekolah dan sebagainya, jadi kaunselor akan buat tindakan segera. Jadi oleh kerana PKP pada Mac tahun 2020, kaunselor turut berperanan untuk menyebarluaskan, memberi semangat, motivasi dan sebagainya melalui pautan Telegram UBK Beras Prihatin. UBK Beras Prihatin. Jadi dalam channel ni, murid boleh masuk, ibu bapa boleh masuk, guru boleh masuk untuk lihat setiap pagi. Kaunselor memberikan input-input yang sangat berguna sampai sekarang. Dan untuk teknik menjawab tetap juga diteruskan secara maya. Di mana UPKM selaku pemeriksa yang paling berpengalaman menjadi sebagai penceramah lah, ataupun untuk membantu murid ni dalam menjawab kertas soalan. Dan hasilnya tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, bahasa Melayu meningkat, bahasa Inggeris meningkat, walaupun tak banyak, meningkat juga. Dan yang paling saya gembira ialah peningkatan subjek sejarah. Dari 89.74% tahun 2019 pada 95.58% tahun 2020, peningkatan sebanyak 5.84%. Secara tak langsung meningkatkan peratus SPM dari 89.4 kepada 94.95, juga meningkat lebih pada 5%, iaitu 5.55%. Syukur alhamdulillah kerjasama semua cikgu, terutama cikgu sejarah dalam meningkatkan prestasi SPM di Sekolah SMK Kerambai tahun 2020. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah sedikit perkongsian yang dapat saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Dengan satu frasa, kejayaan diraih hasil iltizam orang biasa dengan komitmen yang luar biasa. Beras the champion. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya Puan Goh Seng Hua, Guru Besar SJKC Simin. Sebelum saya dinaik pangkat menjadi Guru Besar, saya pernah bertugas di SJKC Cheng Melaka sebagai Guru Akademik Biasa selama 20 tahun. Lepas itu, saya dinaikkan pangkat menjadi GBK Koko dan GBK Ham di SJKC St. Mary. Dan seterusnya, saya dinaikkan pangkat lagi ke SJKC Legion menjadi GPK Pentadbiran. Dari SJKC Legion, saya dinaik pangkat menjadi Guru Besar di SJKC Sinmin. Mari kita sama-sama pergi SJKC Sinmin. SJKC Sinmin merupakan sekolah SKM, Sekolah Kurang Murid, terletak di luar bandar, iaitu di sempadan Melaka dan Negeri Sembilan. Enrollment guru pada masa itu ialah 10 orang, termasuk guru besar. Enrollment murid ialah 48 orang, murid kaum Melayu 37 orang, murid kaum India 2 orang, murid kaum Cina 9 orang. Daripada 9 orang tu, hanya 4 orang murid merupakan betul-betul Cina Tulen. Inilah keluarga SJKC Sinmin. Nampak macam SK. 77% merupakan kaum Melayu. Kaum Cina hanya 9 orang. Yang 4 orang Cina Tulen, yang 5 tu Mak Kadazan atau Vietnam. Keputusan 2017 0%. 2018 50%. 2017 hanya seorang calon India Kristian. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris boleh dapat B, C. Jadi budak ini tiada masalah pembelajaran. Tetapi bahasa Cina dapat E. Dan matematik dan sains yang bahasa penghantar menggunakan bahasa Cina tu hanya mencapai tahap minimum. Dengan itu, kita tahulah budak ini lemah dalam bahasa Cina. UPSR 2018, 4 orang calon, semuanya Melayu. 2 lulus, 2 gagal. 2 gagal disebabkan gagal pemahaman bahasa Cina. E. Dengan itu,
Matematik dengan sains yang menggunakan bahasa penghantar bahasa Cina tu hanya mencapai tahap minimum. Dengan itu fahamlah murid-murid SJKC Simin lemah dalam bahasa Cina. Dengan itu program Vergohes telah dilaksanakan. Vergohes merupakan singkatan dalam bahasa Cina 分工合作. 分工合作 bermaksud bekerjasama. Objektif program Vergohes meningkatkan kemahiran membaca dalam bahasa Cina. Budak SJKC Simin tak suka baca buku bahasa Cina. Asyik ambil buku bahasa Melayu. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Cina. Budak dengan budak bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu. Orang Cina, adik-beradik bertutur juga menggunakan bahasa Melayu. Jumpa guru besar, Xiao Zhang. Bukannya Xiao Zhang. Itu sebutan, intonasi, slang, semua ada masalah. Cikgu Lim, dalam bahasa Cina, Ling Lao Shi. Dia bukan panggil Ling Lao Shi, dia panggil Lim Lao Shi. Okay. Meningkatkan kemahiran menulis dalam bahasa Cina. Okay, baca tak suka. Bertutur tak boleh. Bagaimana dengan menulis? Mengucapkan pembelajaran yang menyeronokkan. Mereka takut bahasa Cina. Tak suka. Menarik minat murid untuk menggunakan bahasa Cina. Mengisi masa lapang dengan berfaedah. Okay. Perancangan program Vergohes. Okay. Mersyarat jawatan kuasa diadakan. Menyediakan kertas kerja program. 5 aktiviti telah dirancang. Aktiviti 1, santapan pagi. 2, saya boleh. 3, jom main. 4, baca di mana-mana. 5, baca, fikir dan tulis. Lepas aktiviti dijalankan, impak refleksi telah dibuat dan penambahbaikan pun telah dibuat. Aktiviti 1, santapan pagi. Santapan pagi merupakan bacaan pagi. Menurut Yahya 2004, membaca merupakan proses interaksi antara teks dengan imajinasi pembaca. Dengan membacalah pembaca dengan pengarang berinteraksi. Budak dengan membaca boleh imajinasi apa yang akan disampaikan oleh pengarang. Apa yang mereka dapat. Apa yang mereka faham. Bagi saya, membaca sama dengan kita menyimpan duit dalam bank. Pengetahuan yang kita dapat tu simpan dalam otak. Boleh dikeluarkan pada bila-bila masa sahaja. Okey. Program santapan pagi diadakan pada setiap pagi, Isnin dan Jumaat. Minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Waktu pagi 7.20 hingga 7.45. Bahan bacaan boleh buku cerita, komik, majalah, surat khabar, kad, cebisan kertas. Apa-apa sahaja bahan bacaan yang boleh dibaca. Boleh mendapat pengetahuan. Tempat, kelas, sudut pidato, lorong ilmu, dewan kecil, tempat menunggu, mana-mana sahaja. Terpulang kepada guru yang bertugas. Guru yang bertugas merupakan guru kelas atau guru mata pelajaran. Santapan pagi di tempat menunggu. Duduk. Sini ada 3 rak. Rak buku bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Budak boleh pilihlah buku yang diingini dan baca. Ini di dewan kecil. Cikgu duduk di belakang baca bersama-sama. Ini di lorong ilmu. Budak ni baca semua buku bahasa Cina. Nak tak nak, suka tak suka, paksa baca. Aktiviti kedua, saya boleh. Saya boleh merupakan persembahan. Mereka mempersembahkan apa yang mereka sudah baca, sudah tahu. Showkan, tunjukkan.
Aktiviti ini dijalankan di minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Masa adalah sama 7.20 hingga 7.45 selama 25 minit. Tempat, sudut pidato, dewan kecil, tempat menunggu, mesti kawasan yang lebih lapang lah. Okay. Cara, nyanyian, demonstrasi, teater pembaca, mendeklamasi sajak, main peranan, lakonan. Cara persembahan boleh secara individu atau kumpulan. Kebanyakan budak akan memilih kumpulan. Tak takut kan? Okey, contoh. Okey, pengucapan umum. Okey, budak ni. Ini tak boleh dalam kumpulan. Dia berucap. Okey, kalau dia tak boleh berucap, tak apa. Dia hafal saja. Okay. Asalkan dia buat persembahan. Okey, ini teater pembaca. Ini satu kelas ni naik pentas kat dewan kecil. Budak ini akan bercerita apa yang dibaca oleh semua budak. Satu kelas baca buku cerita yang sama. Okey, dia menceritakan isi kandungan. Dan kawan-kawan sekelas akan menggunakan gerak-geri badan, mimik muka, suara, bunyi untuk mempersembahkan isi kandungan yang dicerita oleh kawannya. Contoh, kalau cerita pasal kucing, mereka akan miau. Ular ke, gembira ke, sedih ke, suka mereka. Bercerita, biasanya seorang, tapi kat sini 2 orang. Perenggan pertama budak 1, perenggan kedua budak ni. Bergilir-gilir lah. Untuk memberanikan diri, tak takut kan. Ini yang paling suka lah budak. Saya boleh ni lakonan dan nyanyian. Ini nyanyian lah. Ini contohnya Jong Jong Inai Mai Pengrajawari. Boleh. Ali dan Abu pergi ke pasar. Xiao Ming he Xiao Hua Dao Shi Tang Qu. Contohnya lah budak suka aktiviti ni. Lagi ini main peranan. Aktiviti 3, jom main. Nampak ini teng-teng. Waktu bersurai atau waktu rehat. Waktu bersurai, budak-budak menunggu ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa lewat. Ibu bapa lewat, budak dah baca buku, dah buat kerja rumah. Bolehlah main teng-teng. Tetapi dengan syarat semasa bermain mesti bertutur dalam bahasa Cina atau menjawab soalan atau membaca kad ayat ke apa. Pemantauan. Guru besar dengan pengawal keselamatan. Sebab waktu bersurai selepas 15 minit cikgu pun nak balik. Guru bertugas dah balik. Jadi pengawal keselamatan, 1 duduk kat tepi, 1 jaga kat pintu pagar. Guru besar memantau sebab yang teng-teng ni kat sebelah tingkap bilik guru besar. Jadi guru besarlah memantau. Contohnya, ini teng-teng. Meja ni kat dalam laci tu adalah kad-kad soalan, bahan bacaan. Budak ni dah buat kerja rumah, boleh membaca atau main teng-teng. Ini toki-toki ni, pengawal yang gantung kat sini, dia duduk memantau toki-toki letak atas sini, gantung kat sini. Contoh. Muhammad Haikal, mak sudah sampai. Sini dah budak dah dengar dah. Suara kuat ni. Dengan itu Muhammad Haikal akan ambil beg. Lepas tu, bye-bye. Itulah kerjasama pengawal keselamatan. Selalu membantu pihak sekolah. Ini aktiviti 4. Baca di mana-mana. Ini merupakan kertas kita semula. Recycle paper. Petikkan satu petikan pendek, print out, lepas tu gunting ikut perenggan. Ada 4 ke, 5 ke, 6 ke, tak kisahlah. Dah gunting beberapa petikan, bagi budak ikut kemampuan. Budak yang lebih mahir, berilah petikan yang panjang, ada 4-5 ayat.
Budak yang lemah bagilah perenggan yang pendek 1-2 ayat cukup. Budak boleh simpan dalam poket, bawa ke mana-mana sahaja. Tak ada alasan lagi. Kenapa tak baca buku? Oh, semalam balik rumah nenek. Oh, bapa bawa ke kedai makanan. Okey, dengan kecebisan kertas ini, simpan dalam poket. Boleh baca dalam kereta, baca kat kedai, baca di tandas, mana-mana sahaja. Dan jika cikgu menghadiri kursus, bengkel atau tidak hadir, petikan ini dah gunting 5-6 perenggan, simpan dalam satu kotak ikut petikan yang berasingan. Budak-budak akan mengambil kotak tu, bincang dalam kumpulan dan menyusun perenggan menjadi petikan yang betul. Lepas tu baca. Dengan itu pembelajaran kendiri dilakukan. Dan budak dah ada cebisan kertas, dia boleh baca di hadapan ibu bapa, abang kakak atau guru mata pelajaran lain. Lepas tu dapatkan tanda tangan. Cikgu yang bagus dia akan tanda tangan, lepas tu letak tarikh, letak masa. Ada budak yang rajin, dia jumpa, cikgu saya dapat 3 tanda tangan. Maksudnya dia dah baca 3 kali. Kalau tak percaya tak apa. Mari baca, saya nak dengar. Suruhlah dia baca sekali lagi. Jadi bacalah di mana-mana. Aktiviti, baca. Ini baca di hadapan rakan sebaya. Ini cikgu yang dengar. Duduk bersila ni. Aktiviti 5, baca, fikir dan tulis. Ini pun waktu bersurai dan waktu rehat. Papan kenyataan khas disediakan. Budak boleh bina ayat atau perenggan. Budak dah baca, dah ada pengetahuan. Di sini dah dalam dah penuh. Keluarkan. Guru mata pelajaran buat pemantauan, semak dan ganjaran akan beri. Ganjaran ini merupakan sumbangan PIBG. Ini. Papan kenyataan. Gambar diletak oleh guru yang bertugas. Budak datang, berdasarkan gambar bina ayat. Ke ba jia li da sao de ikan jing. Tulis nama di belakang. Ini Putri, Natalia, Atlarina, Aman, Salihah, Aiman. Cikgu akan semak. Dan jika ada kesalahan, buat kurungan. Budak yang nampak kurungan tu, dia akan buat pembetulan dan tuliskan perkataan yang betul di bawah kurungan. Cikgu akan semak semula. Selepas itu, ayat yang bermutu, bagus, cikgu akan letak bintang di belakang. Budak yang dapat bintang akan jumpa cikgu untuk mendapatkan stiker. Stiker yang dikumpul tu, kalau dah 10, boleh menuntut hadiah daripada cikgu. Ini hadiah anak patung, hadiah set alat tulis. Anak patung budak suka, set alat tulis nak. Kalaulah kamu beri pemadam atau pensil sebatang, tak layan. Tengok budak ni, dia menerima hadiah, dia minta. Dia nak menerima hadiah semasa perhimpunan. Impak. Keputusan UPSR. 2017 kosong, 2018 50, 2019 100% semua lulus. Kenapa semua lulus? 5 orang calon, 4 Melayu, 1 Cina. Bahasa Melayu, bukan semua lulus tau, semua A, 100% A, pemahaman dan penulisan. Canggih manggih. Bahasa Inggeris, A, B, C, D. Bahasa Cina ada A, ada B, ada C, ada D. Dengan secara tidak langsung, matematik dengan sains pun bukan setakat mencapai tahap minimum, sudah meningkat. Ada B, ada C.
Jadi fahamlah kita, kalaulah budak SJKC Sinmin dapat menguasai bahasa Cina, jadi semua mata pelajaran memang tak ada masalah. Impak, selain daripada keputusan UPSR meningkat, peratus kehadiran murid ke sekolah mencapai 90%. Semua nak datang ke sekolah. Hubungan ibu bapa dengan pihak sekolah lebih erat. Sokongan sepenuh PIBG. Sokongan pentadbir sekolah. Komitmen dan kerjasama semua guru, staf, pengawal keselamatan telah meningkat. Panitia mata pelajaran sangat aktif, terutamanya panitia bahasa. Sikap murid yang aktif mengambil bahagian, suka bertanding, tidak mengaku kalah. Murid lebih berdisiplin. Okey, masalah disiplin sudah kurang. Dengan itu, kita membuat penambahbaikan dengan menambah mata pelajaran BM dengan BI. Okey, jadual ni. Yang atas ni merupakan santapan pagi, minggu pertama dan minggu ketiga. Jadual ni, okey, Isnin, Jumaat bahasa Cina, Selasa BM, Khamis BI. Yang bawah ni ialah saya boleh. Okey, sama juga. Okey, Isnin, Jumaat bahasa Cina, Selasa BM, Khamis BI. Okay. Untuk pengetahuan semua, saya telah ditukar ke SJKC Paya Mengkuang tahun lepas. Program ini juga dijalankan. Tetapi oleh kerana MCO, murid tak boleh berkumpul untuk membaca, jadi murid baca di dalam kelas. Kat SJKC Paya Mengkuang, semua kelas ada smartboard. Jadi cikgu saya carikan buku digital. Paparkan. Ada cikgu yang pandai, mahir, dia dapat cari buku digital yang boleh baca dan dengar. Kalau tak dapat, tak apa. Cikgu akan memberi sedikit penerangan kat tepi untuk membantu budak yang lemah. Selepas membaca, budak akan catat dan mengisi dalam iNilam. Itu sahaja sampai sini. Terima kasih. Telah sama-sama kita dengarkan tadi perkongsian oleh 5 orang pembentang yang hebat. Semoga kita beroleh manfaat daripada perkongsian tersebut. Majlis menyerahkan sesi ini kepada pengacara majlis Puan Rosmah Abdul Rani. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua para pembentang. Untuk itu, sesi kita berakhir untuk hari ini dan akan disambung semula pada pukul 9 pagi esok dengan sesi pembentangan utama 2. Selamat berehat dan terima kasih.